Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan puan? Okey tuan puan, right. So hari ini tuan puan, saya nak berkongsi tentang mengenai mitos kurus tuan puan. Alright, mitos kurus. Siapa yang ada ni? Jom. Tos. Okey, tuan dan puan, saya tak nak buang masa. Kita lebih kurang dalam 10-15 minit je kita ada. Jadi saya nak sharekan dengan tuan dan puan semua tentang beberapa perkara mitos mengenai kurus tuan dan puan. Okey, so kita terus je tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, ada orang yang claim kata makanan ni boleh bakar lemak, makanan tu boleh bakar lemak. So tuan dan puan, sebenarnya itu adalah satu mitos tuan dan puan. Tak ada pun makanan yang boleh membakar lemak korang. Kalau tak, kau makan tu je lah. Terus boleh kurus. Okay, so sebenarnya tak ada tuan dan puan isu tentang benda macam tu. Okay, sebenarnya pertama sekali, rules number one adalah tuan dan puan kena pastikan you kena makan dalam keperluan seharian you. Dia tak boleh makan lebih daripada tu. Itu paling utama. Memang ada beberapa jenis makanan yang boleh membantu lah. Okay, dia boleh membantu, tapi dia bukan prime dia. Okay, maksudnya dia tu macam enhancer, supaya kita ni boleh membakar lemak dan sebagainya lah. Contohnya macam kopi kan, kopi kafein. Jadi kafein ni memang betul dia ada membantu sedikit, tapi dia bukanlah katakan tuan puan hanya minum kopi saja boleh kurus. Tak. Sebab ada je ramai orang kat luar sana yang minum kopi dan tidak bersenam, dan mereka pun tak turun-turun berat badan. Okey. So tu number satu lah. Okey, ada banyaklah cerita kan. Ada orang kata makan benda ni boleh kurus. Tak tuan puan, you memang you kena create calorie deficit. Okey, calorie deficit ni sangat penting supaya you boleh tahu berapa keperluan berapa yang you makan sehari. Okey, tu number satu tuan puan. Okey, number two adalah disebabkan kita punya kandungan air kita. Tuan dan puan, dalam tubuh badan kita ada 60% terdiri daripada air tuan puan. 60% ni dalam badan kita ni terdiri daripada air. Jadi tuan puan, selalunya perkara yang paling cepat sekali badan akan turunkan berat dia adalah dengan menyingkirkan air daripada tubuh badan. Okey. So dia ada banyak fasa-fasa dia lah. Okay, so tuan dan puan, umpamakan macam ini. Bila kita makan, kita akan convertkan makanan kita kepada tenaga, dan tenaga ni akan disimpan di dalam sel-sel. Ada kat hati, ada dekat otot dan sebagainya. So setiap tenaga tu dipanggil glycogen tu akan memegang air tuan puan. Memegang air dalam 2.7 gram ataupun mungkin dalam 3 gram. Tuan dan puan, you just imagine bila you menghasilkan tenaga, okey, dan air ni yang contoh, kalau you menghasilkan tenaga, you akan menggunakan berapa gram glycogen. So bila terhapusnya atau you menggunakan glycogen ni sebagai sumber tenaga, automatically air tu pun akan turun. Jadi tuan dan puan, sebab tu tuan dan puan, kalau you masuk program pengurusan pertandingan berat badan, mereka yang berat 60 ke bawah adalah orang yang bakal kalah dalam pertandingan tu. Mereka adalah orang-orang yang bakal kalah. Okey. Sebab apa? Sebab mereka ni dah susah nak turun berat badan. Okey. Berbanding dengan mereka yang 100 kg, yang 90 hingga 100 lebih, lagi besar berat badan mereka, lagi banyak yang mereka boleh turunkan berat badan. So tuan puan nampak Jadi fasa pertama adalah mereka akan kehilangan banyak air dalam tubuh badan dia. Okey, jadi ini dia, kalau kita buat pertandingan, dia unfair lah untuk mereka-mereka yang berat badan daripada mungkin dia daripada 100 sampai ke 60, dan bila dia nak turun ke 60 atau 70, nak turun lagi, dia bukan banyak tuan puan. Dia akan main dekat area-area tu, dan dia akan perlahan penurunan tu akan menjadi lebih perlahan berbanding kalau berat mereka pada mulanya 100 kg. So tuan puan, ni cerita pasal hilang air lah. Contoh kan, ada orang kata, kau nak turun berat badan kau pergi sauna je. Tuan dan puan, sauna adalah satu benda yang hasil daripada rangsangan daripada luar tuan puan, yang dia mengeluarkan haba tu pasal
rangsangan daripada luar. Bila tuan dan puan bersenam, rangsangan tu datang daripada dalam. Okey, haba tu datang daripada dalam, dan untuk menyeimbangkan suhu badan kita, dia akan mengeluarkan haba sebab kita panaskan badan kita daripada dalam. Ada dua benda yang berbeza. Jadi dua benda yang berbeza ni pun you all mesti faham lah. Okay, which is kalau kita bersenam, contraction, okay, geseran otot kita berlaku, jadi akan mengeluarkan haba dan dia akan keluarkan peluh. Itu lebih baik tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita ada contraction, kita ada buat geseran dekat otot kita akan menjadi lebih kuat, berdaya tahan, kurang masalah sakit sendi. Tapi kalau tuan dan puan you just duduk dekat sauna, keluarkan peluh dan dengan harapan untuk turunkan berat badan, yang turun tu adalah air saja, bukan daripada lemak. Okey, itu yang kedua. Okey tuan-puan, so siapa yang ada pada malam ni, bolehlah salin tuan-puan. Saya just recap je. Hari ni kita nak sembang tentang mitos kurus tuan-puan. Okey, yang pertama tadi saya cerita, ada orang claim makan ni superfood, makan ni bakar lemak. Tak tuan-puan. The rule number 1 is a calorie deficit. Okey. Nombor 2, kita cerita pasal kandungan air. Okey, jadi ada orang kata nak turunkan berat badan, pergi sauna. Okey, duduk dekat tengah panas sampai berpeluh. Okey, jadi ataupun exercise gila-gila sampai peluh lencun. Tak tuan-puan, pembakaran lemak dia tak berlaku macam tu. Yang kita akan hilang kebanyakannya adalah tenaga dan air. Itu je. Okey, yang seterusnya tuan-puan, dari sudut marketing. Okey, dari sudut marketing, kadang-kadang betul, kejap. Betul. Dari sudut marketing. Okey, so sudut marketing ni, kadang-kadang diorang ni cakap sugar free tuan-puan. Sugar free. Ada yang beritahu fat free tuan-puan. Ada yang bagi tahu no added sugar. So you pun belilah sugar free. Tapi tuan-puan, kadang-kadang walaupun dia cakap sugar free, tapi dia tak insulin free. Mungkin dia punya kandungan gula dia pun mungkin masih tinggi dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang ada dekat dalam kandungan tu, sebab dia hanya claim satu benda je. Contoh dia kata fat free. Okey, contoh dia macam konon-konon kita tengok, ni kalori ni free lah, tak ada kalori dan sebagainya. So kita ingat, ni bagus lah, ni tak ada fat ni, bagus ni. Tapi bila kita tengok pula, dia kandungan gula dia tinggi. So kadang-kadang dia ada, bila marketing tuan-puan, saya nak jual barang, tuan dan puan nak jual barang, apa yang you nak highlight kan? You mesti highlight benda yang orang kata, you punya benda yang orang panggil unique selling point you, USP you. Okey, contohnya macam you tengok kan, dekat sini aku punya gula ni rendah, so you cakap gula free. Okey, contoh low sugar. Okay, so you low sugar, bagus. Tapi bila you tengok betul-betul, rupanya dia high fat, high carbo dan sebagainya. So macam tu. So dia umpama macam ini tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok muka orang beriman ni kan, muka ni beriman je, tapi rupanya dia ni kuat mencuri. So tuan-puan, macam tu lah. Dia hanya highlight kan daripada perilaku kita yang banyak-banyak yang nakal ni. Dia highlight, muka ni dia ni beriman, bagus, kuat semayang, okey dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dia ada benda hidden yang dalam sifat dia tu. So sama juga dalam pemakanan. You jangan terlampau orang kata percaya dengan apa teknik marketing tu. Okay, just you kena baca label pemakanan. Okay, you tengok apa kandungan gula ke, kandungan lemak ke. Okay, kadang-kadang diorang cakap no added sugar. Gula tu memang betul dia tak tambah, tapi sebenarnya dia dah tinggi. Contoh dia kan, macam adalah air-air, saya tak boleh sebut lah. Okay, air-air yang kat dalam pasaran dia kata no added sugar, tapi kalau kita tengok dalam nutrition fact dia, gula dia memang sedia tinggi. Cuma dia kata betul lah dia cakap tu, dia tak tambah gula. Tapi gula dia memang sedia tinggi. Macam tu lah tuan-puan. Inilah teknik-teknik marketing tuan-puan. Tu biasa lah. Okay, ada lagi yang keempat tuan-puan. Yang keempat, ada orang cakap jangan bersenam tuan-puan. Jangan bersenam. Antaranya terutama mereka yang melakukan latihan bebanan.
Sebab apa? Bila kita buat latihan bebanan, kadang-kadang penurunan berat badan kita akan menjadi perlahan sikit tuan-puan. Tapi tuan-puan, you kena fikirkan dari satu sudut yang lain. Okey, kenapa kita kena angkat beban? Okey, kerana bila kita angkat beban tuan-puan, otot kita ni akan mula membesar. Okey, dia besar. Kalau perempuan dia tak besar macam lelaki. Okey, bila otot kita membesar, di situ akan berlakunya peningkatan insulin sensitivity. Okey, sensitivity. Sensitivity. Maksudnya insulin kita lebih sensitif dengan gula tu tersebut. Okey, jadi memang dia akan digunakan sebagai tenaga. So nampak tak? Dia bagus untuk siapa? Orang-orang yang mengalami diabetik. Kan bagus macam tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, bila kita otot kita ni besar, metabolik kita pun meningkat, dan pada masa yang sama dia akan bakar lemak dengan lebih banyak. Kan lebih baik macam tu kan. Okey, okey. Dan apa ni, bila kita punya otot kita juga meningkat, normally kita punya apa ni, tulang kita juga akan menjadi lebih padat. Okey. Dan bila otot kita juga meningkat, kebiasaannya sakit sendi kita akan berkurangan. Tuan dan puan nampak tak? So jangan tengok dari satu sudut nak turun berat saja. Tuan dan puan kena lihat juga dari sudut faktor kesihatan. Tuan dan puan, mana lebih penting? You nak turun berat dengan sakit atau you nak turun berat bersama dengan sihat? So kalau you nak turun berat dengan sihat, the best is you kena buat latihan senaman, terutama latihan bebanan. Kenapa saya selalu fokus pada latihan bebanan? Sebab saya percaya tuan dan puan kat luar sana kebanyakannya dah biasa dah dengan latihan kardio kan. So cuba add on, masukkan latihan bebanan dalam rutin senaman tuan dan puan. Alright. Yang keempat tuan dan puan, hidden carbo. Hidden carbo ni dia selalu berada dekat, contohnya minuman. Okey, contoh teh tarik, teh adani. So ni semua ni mempunyai kandungan gula yang tinggi. Okey, benda-benda ni kita tak perasan kan. Saya jadi hidden carbo lah. Yang kedua, dia berada dekat dalam sos. Okey, sos sama juga tuan-puan. Sos kita tengok makan rupa-rupanya kita tak perasan. Kenapa kita tak turun berat badan dan sebagainya? Rupa-rupanya kita tengok sos kita yang kita letak, sos tu terlampau banyak dekat dalam makanan kita. Sos tiram, sos barbecue lah, apa untuk menyedapkan makanan kan. Dan seterusnya tuan-puan, orang panggil apa ni, makanan berproses. Makanan berproses ni dia memang agak kurang bagus lah untuk kesihatan kita dan juga dalam pengurusan berat badan kita. Sebab kandungan gulanya tinggi, dia tak trigger hormon dipanggil hormon satiety atau hormon kenyang. Okey, kualiti makanan dia pun rendah, di mana lemak dia tu tinggi. Rendah vitamin, rendah amino acid dan banyak benda lah dekat dalam apa orang kata hidden carbo ni, dalam makanan berproses. Okey tuan-puan, last kali yang kelima tuan-puan, yang kelima, kita nak ceritakan tentang self limiting belief. Maksudnya kita punya kepercayaan tuan-puan. Bila kita nak bersenam, bila kita nak turunkan berat badan, jangan buat senaman. Boleh makan manis, suka makan manis. Okey. So tuan-puan, benda-benda ni kita kata susahlah nak diet, kita tak boleh lah tak makan manis, kita mesti nak kena makan kuih, kita mesti nak kena makan kek. Akak kalau stres kan, mesti nak cari kek coklat ke apa. Tuan dan puan, you adalah apa yang you fikir je lah. Kan? Kalau you cakap semuanya susah, benda semua akan jadi susah tuan-puan. Okey. So penyakit-penyakit ni berlaku disebabkan oleh apa tuan-puan? Sebab gaya hidup kita. Jadi kita ni contoh kita ni mungkin nasib tak baik, kenalah diabetik. Okey, bila kena diabetik tuan-puan, kita selalu cari nak selesaikan masalah ni, tapi kita rupanya
punca masalah ni kita tak cater. Selesai masalah ni, contohnya kita makan ubat, apa-apalah suplemen dan sebagainya. Ni punca nak selesaikan masalah ni. Tapi rupa-rupanya nak selesai masalah ni tak selesai-selesai pun tuan-puan. Kan? Tapi kita tak cari punca. Punca dia adalah tuan-puan, bila you tak aktif, gaya hidup you sedentary, gaya hidup you pasif, tak bersenam, tak jaga makan, benda ni akan berterusan dan berlarutan tuan-puan. Sebab tu kita kena reverse balik. Reverse balik. Kita kena buat senaman, kita kena jaga makan dan sebagainya tuan-puan. So tuan-puan, saya dah share 5 benda tuan-puan. Jadi siapa yang ada, Puan Haslinda, terima kasih. Seorang je yang ada ini. Tak apa tuan-puan. So saya harap tuan-puan, perkara ni dia memberi manfaat kepada anda. Bantu share tuan-puan live ni. Cuma tuan-puan, kalau sekiranya tuan-puan ada mengalami masalah-masalah sakit sendi dan otot, dah cuba macam-macam cara nak kurus tapi masih gagal, mungkin tuan-puan perlukan orang untuk bimbing dan sebagainya, tuan-puan boleh saja klik dekat link, dan kita boleh, tuan-puan boleh tonton video free training kami. Dan sekiranya tuan-puan berminat untuk berjumpa dengan kami untuk mendapatkan konsultansi, boleh klik untuk appointment. So insyaAllah minggu depan 13 hari bulan, saya ingat tinggal 1 slot. Lepas tu, selepas daripada tu baru saya free tuan-puan. 13, 14, 15 saya free. 17 hari bulan memang belum ada booking. So jadi tuan-puan, book sekarang sebelum dia penuh. Untuk hari Jumaat dah full book dah tuan-puan. So kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi-sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan.